Wabak penyakit mampu merebak secara cepat dalam keadaan persekitaran yang tak bersih serta adanya udara atau air yang tercemar. Kita sering terdedah kepada ancaman ini melalui pernafasan, makan dan minum, juga sentuhan. Jadi, berhati-hatilah dalam segala aktiviti yang kita lakukan demi menjaga kesihatan kita. Teruskan bersama saya, Nazri Idrus, dalam rancangan SSS. Setiap dari kita pastinya sayangkan deria dan tubuh badan kita. Dan pastinya kita harus tahu cara menjaganya. Begitu juga dengan para selebriti kita. Siapakah ikon selebriti kita untuk minggu ini? Jom kita saksikan. Ikon sihat kita kali ini ialah Elaine Daly, seorang pelakon dan model yang tidak asing lagi. Bagi beliau, kesihatan itu amat penting untuk kita semua. Elaine rasa kita kena jaga kesihatan sebab ia pentinglah kalau kita nak hidup lama, kalau kita nak mengamalkan lifestyle yang baik, yang bagus, kita kena jaga kesihatan lah. Berbeza dengan wanita lain, Elaine Daly lebih suka kepada aktiviti yang mencabar. Ia memilih bermain papan selancar atau wakeboarding ini kerana baginya ia adalah satu riadah yang mampu menguatkan tubuh badan. Basically, papan ni ditarik oleh bot lah, bot yang beratnya beberapa tan yang tarik Elaine. Jadi, ni satu-satu sport yang pakai muscle, semua otot-otot dalam seluruh badan. Jadi, it's very, very good. Benefit dia macam exercise, macam buat cardio, macam buat semua benda kat gym tapi semua dalam satu. Bukan senang tapi kalau dah belajar dari segi teknik dia, dari segi style macam mana nak berjaya dengan sport ni, then lepas tu your badan be very tegak. Bermain papan selancar memang mencabar, namun faktor keselamatan adalah perkara utama. Safety dulu. Kita ada kena life vest. Kalau apa pun, tak akan tenggelam lah dalam tasik ni, tak tahu berapa dalam kan. Biasanya tasik. Jadi safety dululah. Dan kalau bila masa nak jatuh, supaya board tak kena kat muka, tutup muka dulu. Yang tu first. Dalam rutin karyanya yang begitu sibuk, masa bukanlah satu alasan baginya untuk beriadah. Ya, tu yang faktor yang susah. Tapi, kita semua ada 24 jam dalam sehari. Jadi kita kena make time lah untuk bersenam, untuk luangkan masa dengan kawan-kawan ke family ke. Kena time management lah, itu yang penting sekali. Amalan riadah yang diamalkan ini telah memberi banyak manfaat kepada dirinya. Apa yang nyata, badannya sentiasa cergas dan sihat dan sejak dulu hingga setakat ini, beliau tidak ada langsung mengidapi sebarang penyakit. Setakat ni Elaine masih sihat, thank God lah ya. Dan sebab Elaine selalu seorang yang ceria dan saya rasa yang tu penting. Sebab kalau you suka komplain ke, kalau you suka bermuram muka, buat apalah. Jadi sentiasa makan makanan sihat, surround yourself with people who love you dan buatlah sport-sport yang you suka. Apa yang you passionate sangat tentang. Yang tu penting. Ya, tu yang faktor yang susah tapi kita semua ada 24 jam dalam sehari, jadi kita kena make time lah untuk bersenam, untuk
luangkan masa dengan kawan-kawan ke, family ke. Kena time management lah, itu yang penting sekali. Message untuk audience, datanglah wakeboarding dengan Elaine. Best gila. Dari aspek pemakanan pula, mengetahui kandungan nutrisi setiap makanan yang diambil amatlah dititikberatkan. Makanan tu, nutrition tu yang paling penting sekali ini rasa. Setiap hari, actually, seseorang kena makan sebanyak ni sayur dengan buah. Sebenarnya lah. Tapi ramai yang tak buat macam tu. Tapi it's pentinglah untuk makan makanan yang ada banyak nutrition. Yang itu penting. Very penting. Ini saya datang sini. Cafe nama dia Fruitastic Express. Dan selalunya selepas wakeboarding, sebab dengan sukan tu kita macam mengamalkan satu lifestyle yang sihat, jadi kenalah makan makanan yang berzat, makanan yang berzat tapi sedap. Tak perlu banyak garam, tak perlu banyak minyak, tak perlu banyak gula. Kalau makan sayur tu boring lah kan, blend je. Tapi kalau dressing cari dressing yang tak ada banyak lemak lah. Amalan gaya hidup sihat yang ditunjukkan oleh Elaine Daly adalah satu contoh terbaik untuk semua, khususnya golongan wanita. Organ deria telinga, hidung dan tekak sangat sensitif dan mudah terkena kecederaan dan pelbagai penyakit. Namun, dunia perubatan kini mampu merawatnya dengan menggunakan pelbagai teknologi yang ada, seperti pembedahan yang telah dijalankan sekarang ini. Dalam segmen bersama pakar ini, kita akan mengetahui tentang kaedah rawatan dan perubatan untuk telinga, hidung dan tekak, termasuk juga leher dan kepala. Anggota telinga, hidung dan tekak adalah bahagian pada tubuh yang berkait rapat. Jika salah satunya terkena jangkitan penyakit, maka kebiasaannya turut memberi kesan kepada yang lain kerana ianya terdiri dari satu sistem rangkaian yang sama dalam tubuh kita. ENT ada permasalahan telinga, hidung dan tekak. Short form for ear, nose and throat. Skop dia luas. Dia meliputi kes emergency, penyakit kronik dan tumor. Jika ditanya tentang apakah permasalahan daripada segi majoriti pesakit yang mendapat masalah ENT ini, kebanyakannya mengalami masalah hidung lah. Daripada masalah hidung tu dia boleh melarat ke telinga, dan masalah hidung menyebabkan masalah tekak. Recently, dalam sejak akhir-akhir ini, bidang ni dah berkembang dengan luas. Kan? Dulu kita hanya konsentrate dekat masalah telinga berair, masalah hidung menanah, sinusitis. Kan? Sekarang ni skop dia lagi meluas. Terutama dalam in recent 5-6 tahun yang lepas ni, di mana kita embark into skull-based surgery. Skull-based surgery ni adalah satu sub-bidang yang spesifik untuk ketumbuhan di pangkal tengkorak. Kalau neurosurgery dia berkaitan dengan pembedahan di otak, tapi skull-based surgery ini bahagian kepala tapi di pangkal tengkorak. So subspeciality ini adalah baru dan ini sedang berkembang, terutamanya di negeri kita lah. Bagi masalah telinga yang kurang pendengaran atau pekak adalah penyakit biasa, mungkin akibat dari kemalangan atau faktor usia. Bagi rawatan pendengaran, unit audiologi adalah unit yang berperanan untuk pengurusan mengesan pendengaran. Di unit ini juga terdapatnya kaedah terapi pertuturan bagi tujuan pengurusan bahasa pertuturan dan pengurusan suara. Penyakit telinga, hidung dan tekak turut mempunyai kes yang lebih kompleks yang melibatkan kepala dan leher.
kes sedemikian perlu kepada kaedah rawatan yang terperinci yang perlu kepada kepakaran dan teknologi perubatan moden. Daripada gambar skull ni kita lihat, kalau di atas ni, ini adalah tempat di mana otak. So di bahagian ini subspesialitinya adalah pangkal bedah otak, neurosurgeon. Untuk pangkal pembedahan pangkal tengkorak, di mana ketumbuhannya ini berlaku di sini. Ini adalah pangkal tengkorak. Kadang-kadang ketumbuhannya itu boleh ada di belakang ni, kan, di bawah tulang pipi, kan, di bawah rahang di sini. So pembedahan ini agak kompleks sebab kita tidak mau menyebabkan ada deformity pada muka pesakit. Bila kita buang ketumbuhan ni, kita nak, kalau boleh kita nak bagi keadaan muka dia tintai. So apa kita buat, kita akan buang tulang tu dulu, kita buang ketumbuhan tu dan kita akan pasang balik tulang tu dengan skru, dengan plate. Ketumbuhan terutama di bahagian dalam tengkorak di bawah otak adalah kes penyakit yang kompleks. Maka kaedah pembedahan adalah rawatan yang sewajarnya. Kalau perlu bedah, perlu dibedah. Sebab dia akan menyebabkan, kalau dia terlalu besar, dia menyebabkan kerosakan pada saraf yang turun daripada tengkorak, daripada otak ke bawah. Ini menyebabkan fungsi tertentu akan hilang kalau dia terlalu besar. Kadang-kadang kalau terlalu besar sangat kita tak buat pun. Sebab morbidity itu terlalu tinggi. Sebab kawasan pangkal tengkorak ni kawasan yang sibuk. Banyak saraf turun daripada otak ke bahagian bawah dan banyak salur darah daripada atas ke bawah. Banyak di kawasan yang sibuk. Dan sebab fungsi itu, sebab kawasan ini berdekatan dengan otak dan tempat di mana banyak saraf-saraf utama akan keluar untuk supply ke bahagian muka dan bahagian bawah muka. Bidang pembedahan kini juga telah berkembang maju dengan pelbagai kaedah yang mampu memulihkan pesakit. Yang kalau sekarang ni endoskop macam mana? Kita masuk, katalah ketumbuhan ni kat sini, kita masuk daripada lubang hidung di sini dan kita buat daripada situ. Maksudnya kita tak payah buka lagi, tak payah macam kita tarik benda ni, tak payah lagi. Tapi itu bergantung pada saiz ketumbuhan. Kalau ketumbuhan terlalu besar, kadang-kadang kita tak boleh buat macam tu. Kalau besar sangat, nak keluar dari sini pun tak boleh. So kita kena buka bawah ni ke, buka bawah ni dan kita buang dan kita pasang balik. Itu bergantung pada saiz, kepada banyak faktor lah. Dan dia bukannya satu faktor je untuk tentukan kaedah kita nak buat pembedahan ni. Bagi pembedahan yang melibatkan tulang seperti tengkorak, kaedah penyambungan semula tulang dengan menggunakan bahan gantian iaitu titanium adalah salah satu teknologi terkini yang mampu memulihkan rangka dan struktur tulang seperti sedia kala. Apa yang kita pasang, bila kita potong tulang tu, kita pakai saw and drill macam biasalah. Untuk this is a standard instrument untuk contohnya untuk pembedahan ortopedik ataupun plastik, standard instrument. Dan kita pasang balik pakai skru titanium plate and screws. And these are all standard instrument, maksudnya bukan spesifik untuk subspesialiti ini je. Kalau plastik surgeon ataupun ortopedik surgeon pun menggunakan kaedah yang sama. Skru dan titanium tu kekal, tak payah buang. Dia tak berkarat. Dan pesakit sepatutnya tidak akan rasa apa-apa. Tonsil ni dia ada specific indication for untuk buang tonsil ni. Yang pertama, kalau kerap sangat dapat, kan, 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, maksudnya 4 kali, 5 kali for 2 consecutive years. Itu selalu kita nasihatkan. Sebab kalau sakit yang dapat tonsil ni kan, dia akan cuti kerap, kan, untuk kanak-kanak sekolah dia akan miss schools. So ini menyebabkan efek dia punya pembelajaran dengan kerja lah. Lagi satu, kalau tonsil tu terlalu besar dan menyebabkan snoring, menyebabkan dengkur, itu pun kita nasihatkan buang juga. Dia ada beberapa faktor. Faktor lain ketumbuhan, lain faktor dia. Tapi kebanyakan faktor itu mempunyai dia punya faktor adalah sama dengan masalah ketumbuhan lain lah, genetik.
masalah kadang-kadang smoking, specific viral infection that change that cause mutation to the DNA. Dengan adanya teknologi perubatan yang moden ini, pesakit mampu dipulihkan 100% seperti sedia kala apabila menjalani pembedahan. Recover selalu dalam kurang pada seminggu. Mungkin duduk hospital selepas pembedahan mungkin 2 hari, 3 hari. Message untuk spesifik ENT ni, kalau ada permasalahan sakit, sebenarnya alergi, itu kita perlu mendapatkan nasihat doktor, perlu mendapatkan rawatan, sebab biar lama dia akan menyebabkan benda ni akan meribat ke telinga, dia akan menyebabkan polyps, keadaan hidup akan lebih orang kata apa, lebih susah kan, dia akan menyebabkan organ-organ yang lain. Untuk